Baik, kembali bersama kami. Komen-komen sudah pun mula masuk di Facebook WHI. Cukup ceria sebenarnya. Kami dah sempat berborak dengan tetamu-tetamu di studio. Ada satu komen lah. Kita kalau sebelum kita nak mulakan kita punya perbincangan ni. Ini daripada Natirah Muhammad Yusof. Saya fikir ada yang boleh diluahkan kepada pasangan dan ada yang dipendam sendiri mengikut kesesuaian. Jika pasangan kita seorang yang mempunyai fikiran terbuka, bolehlah kongsi. Jika sebaliknya pendam sahaja untuk mengelakkan fikiran bertambah kusut. Kita nak bawakan ini untuk tetamu kita di studio. Kita ada 3 orang. Kita bersama dengan di sebelah saya Zarina Zainuddin. Sehat Kak? Alhamdulillah sihat. Sehat. Okey, yang di sebelah Kak Zarina Pak Su. Kita bersama dengan Syamsul. Kan gegel. Very pink semua. Wanita ini? Saya kalau dengan Pak Su, saya rasa berdebar sedikit. Sebab kali terakhir saya interview dia buat saya blushing. Ada antara kenyataan Pak Su. Saya lupa apa dia cakap tapi saya ingat lagi saya blushing. Ada aura dia. Okey. Dan di hujung sana tu tidak lain dan tidak bukan kita bersama dengan Encik Fazli Aziz selaku perunding motivasi kita. Okey, double lah. Cukup dia satu saya bagi 2. Okey, baik. Sebelum kita nak mulakan perbincangan kita, apa kata kita saksikan sedutan drama yang disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa. Jom. Sayang, janganlah marah dengan abang. Please. Tak adalah mana ada saya marah abang. Abang kan nak pergi buat umrah. Tapi kot ia pun abang, janganlah ketepikan sayang. Sebenarnya sayang, abang tak tahu macam mana nak cakap ke saya. Abang rasa bersalah tak dapat bawa saya pergi umrah dengan abang. Yalah, sebabkan abang rasa bersalah, abang suruh ibu yang bagi tahu sayang. Macam tu ke abang? Nanti apa ibu fikir pasal sayang? Abang ni kan. Saya duduk. Okey, sayang. Abang janji lepas ni abang akan bawa saya pergi umrah. Okey, jangan kecil hati nak abang, please. Tak adalah mana ada saya kecil hati. Sayang, tengok sini sayang. Sayang, abang janji. Okey, abang janji lepas ni semua benda abang cerita kat saya. Tak ada abang nak rahsia-rahsia. Semua benda abang akan share bagi tahu sayang. Okey? Maafkan abang. Saya nak mandi dulu. Saya mewakili wanita. Okey, saya rasa kita wanita kadang-kadang menyusahkan keadaan. Dah kecil hati tapi kata tak adalah saya tak kecil hatilah, saya tak merajuklah. Kalau merajuk cakap je lah merajuk. Kalau marah cakap je lah marah. Saya kira dia nak fasa seterusnya. Betul, pujuk. Pujuk kan. Ada penatlah. Nanti awak akan tahu. Okey. Baik. Kita nak bawakan yang tadi soalan penonton kita tu kepada tetamu kita. Mungkin siapa? Awak pilih siapa untuk saya sesuai? Pilih of course Kak Zarina. Okey, kalau dia cakap tadi perlu kita luahkan, tetapi kita melihat juga karakter ataupun personaliti pasangan kita tu bagaimana. Kalau tak, kita pendam je. Tapi kalau kita pendam, mungkin lama-lama akan menjadi bara, makan hati, memberi kesan juga dalam rumah tangga. Pandangan seorang Zarina sendiri. Okey. Saya sebagai seorang isteri yang sudah berumah tangga selama 29 tahun kahwin. Jadi saya rasa perempuan ni sebenarnya banyak makan hati. Okey. Dia banyak pendam sebenarnya. Dia bila dah lama-lama baru dia meletup. Meletup tu dia macam merajuk, baru macam konon-konon nak bawa diri dia diam. Perempuan kalau dah start diam tu bahaya. Oh, tu bahaya. Dia diam tak nak cakap apa pun. Tapi bukan Kak Zarina. Suka hatilah nak buat apa buatlah macam tu. Saya rasa banyak perempuan macam itulah. Mewakili wanita jugalah macam awak. Okey. Itu mungkin pandangan daripada seorang wanita. Macam Pak Su pula bagaimana? Kalau tadi dia daripada penonton kita dia kata kena lihat pasangan kita tu, maksudnya suami kita tu bagaimana. Suami kita yang macam easy going, kita pun kena layan dia macam tu. Ataupun sebenarnya suami pun kena main peranan juga. Betul. Beralah, Betul. kena menjadi seorang yang matang. Mungkin. Baik.
pandangan saya ni secara orang kata pandangan individu lah dan juga kajian pengalaman saya, mungkin nanti Cik Fazli boleh cakap ataupun tambah lagi. Sebenarnya begini, untuk seorang lelaki, dia mempunyai kawan-kawan ataupun dia mempunyai masa untuk bersama dengan orang lain untuk diluahkan. Selalunya suri rumah tangga ataupun orang perempuan ni dia banyak menghabiskan masa di rumah. Apabila dia berada di rumah, dia tidak ada tempat untuk nak bercerita. Melainkan media sosial yang dia pegang ataupun mungkin juga dia ada satu shoulder to cry on, dia cerita dengan anak-anak. Tapi kalau dia tak luahkan, dia ada satu pepatah dulu, tentang pendam atau luah ni, dia kata ada ditelan mati mak, diluah mati bapa. Kita telan pun benda tu orang kata silap, salah. Ditelepas pun salah juga. Sebab benda yang ada dalam mulut, kalau kita luahkan, dia akan jadi busuk. Kalau kata ditelan pun nanti buat sakit perut. Tetapi bagi seorang lelaki, dia ada tempat untuk dia bercerita. Contoh, dia jumpa dengan kawan-kawan. Aku begini. Betul kawan? Of course. Kawan lelaki. Kawan lelaki. Okey. Tetapi pula, kadang-kadang cerita yang personal. Aku cerita kat kau seorang aja ni. Kau jangan cerita kat orang lain. Habis sini. Habis sini je, ni je. Kan? Dia ada satu benda yang aib, satu benda tidak aib. Kalau cerita yang aib kita cerita pada orang, masalah. Tapi kalau cerita yang biasa-biasa untuk kita nak luahkan something supaya orang kata benda tu terbuku. Kalau dia tak luahkan, nanti benda tu dia akan jadi barah. Tadi Fatin ada sebut tentang barah. Barah ni dia akan makan dalam tahu mati je. Tapi biarlah sekurang-kurangnya kita dalam keadaan beragama Islam, dia kalau kita tak ada a shoulder to cry on, you have a sajadah sujud. Okey, saya nak masuk. Silakan, tafadhal. Bila dia cakap shoulder to cry on. Macam saya, kadang-kadang apa-apa kita tak puas hati, kita cakap dengan anak. Anak pula backup bapak. Kan? So, mak yang salah. Macam mana tu? Mak jadi tergila. Jadi kadang-kadang kita nak share kan. Macam ni. Sampai hatilah. Betul anak cakap, itulah ibu macam ni. Ibu kena dengar abang ni, abang seorang yang baik. Lama akulah salah ke? Macam mana keadaan ni kan? Kita dah luahkan tetapi tak mendapat sambutan. Sebab kadang-kadang anak mungkin kita tak sedar. Kita seorang wanita ni, kita tak sedar sikap kita kadang-kadang. Kita tak mengaku kesalahan kita. Kadang-kadang ada benda yang anak nampak kan. Orang nampak tapi kita macam aku betul. Memang aku betul. Kena dengarlah cakap aku. Kita kan. Kita macam tu. Kita seorang wanita ni dia rasa macam look at me. I'm here kan. Kalau orang tak peduli dengan kita kan. Kerana anak-anak tak peduli ke, suami tak peduli. Aku seorang ni kan. So macam anak tu dia nampak apa yang terjadi kat rumah, apa yang berlaku senario ni dia nampak. So bila dia huraikan baru kita macam tersedar kan. Oh ya ke? Aku salah. Baik. Encik Fazli, senang kata bagaimana untuk kita memudahkan keadaan di mana seseorang itu tak adalah pendam dan senang untuk mereka meluahkan perasaan mereka? Saya ingat pertama kita kena faham fitrah dulu. Apa fitrah emosi. Kan? Emosi ni saya suka ibaratkan macam belon. Belon ni setiap orang ada belon masing-masing. Dan saiz belon berbeza-beza. Tak ada kaitan dengan saiz perut. Belon lain. Itu belon lain. Tengok ceramah, tengok panel besar belon ni, tak ada kaitan. Ketebalan lain-lain, ketahanan lain-lain. Setiap orang bila ada emosi ada belon. Belon ni kita akan tiup bila setiap kali kita rasa emosi negatif. Kalau contoh kan, kalau orang kata, kau nampak gemuk sekarang. Terasa negatif tak? Terasa negatif. Berapa skala 1 hingga 10? Belon pun berkembang. Kalau Fatin mungkin dia kata 5, saya mungkin 8. Jadi cara tiup tu beza. Ada tiup 5, ada tiup 8. So berbeza-beza. Jadi belon ini dia akan terkumpul angin. Kalau masuk bila banyak negatif yang berlaku sekeliling kita, kita akan tiup lebih besar dan banyak. So semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. So nak elak daripada pecah. Pecah ni apa berlaku bila pecah? Maka di sinilah orang kata mengamuk, orang bunuh diri. Saya ada kes yang memang rakan sekerja baik sangat dekat office. Bila balik rumah bergaduh dengan isteri, dia tikam isteri dia. Allah. Real story, real case. Oh wow. Banyak kes-kes yang sebegini. Sebab apa? Sebab saya kata ini adalah letupan emosi, letupan belon tu tadi. So fitrah untuk nak mengurus belon supaya elak daripada meletup ni, dia kena lepaskan angin. So lepaskan angin tu sebenarnya adalah mekanisme badan kita untuk nak mengurus emosi tadi, dia kena bercerita. Betul. Meluahkan. So kalau kita sedar meluah ni satu benda yang sangat powerful sebenarnya untuk membantu mengurus emosi diri dan juga pasangan. Sebenarnya orang lelaki ke orang perempuan dia kena appreciate bila pasangan dia boleh meluah pada dia. Baik. Dia kena appreciate. Dia kena hargai dan dia kena bantu sebenarnya. Sebab tu pada saya bila bercakap pasal meluah ni sebenarnya para penonton sekalian,
orang boleh jatuh cinta dengan meluah. Kan? Saya setuju. Contoh, kita meluah masalah dekat rakan pejabat. Tiba-tiba dia dengar yang baik, dengar pendengar yang sangat baik. Tiba-tiba kita rasa, ya Allah, caringnya dia. Lemak. Bahaya. So itu boleh menyebabkan beralih cinta dan sebagainya. Kerana apa? Kerana orang itu mendengar luahan dia. Sebab nak berkongsi masalah ini bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang senang. Kita takkan kongsi dengan orang kita tak percaya. Dia tak ada, bang, kita sakit kepala serabut dengan tengah stres nak meluah ni kan. Tiba-tiba pergi beli burger, bang, burger RM2 nak cerita sebenarnya tak ada masalah. Ada masa tak nak cerita masalah sikit? Dia takkan berlaku sebegitu. Tapi Encik Fazli, betul, tak mudah untuk kita luahkan perasaan kita ataupun fikiran kita kepada orang yang kita tak kenali. Tapi antara suami dan isteri, kenapa jadi sukar? Bukankah kita percaya pada pasangan kita? Okey, dia sebenarnya kadang-kadang saya nampak macam ni. Biasa saya akan tengok pattern macam ni. Sebelum kahwin, biasa meluah tak? Masa fasa dating Kebiasaannya biasa. Di situ bina trust. Tapi selepas kahwin, biasa tak meluah. Di awal perkahwinan mungkin meluah, tetapi disebabkan mungkin komitmen, masalah, banyak lagi masalah. Kadang-kadang ia mewujudkan kekangan untuk meluah. Kadang-kadang nak meluah tapi anak ada kat sebelah. Contoh, itu satu. Yang kedua, dia juga bergantung kepada reaksi pasangan. How to. Dia react kepada, contohlah kan, kita tengah serabut, orang rumah bercerita. Jadi reaction kita kata, tak apalah, nanti saya tengah serabut. So reaction sebegitu menyebabkan dia rasa macam malas lah. Tak nak dengar. Last dia luar kat media sosial. Luar kat media sosial. Type, semua orang tahu. Kena marah pula dengan suami. Itu memang antara faktor-faktor yang menyebabkan isteri atau suami tak nak meluah. Kemudian kita kena tengok juga cara meluah. Ramai orang tak perasan cara meluah. Kadang-kadang bila dikata contoh, kita nak bincang masalah, tapi sebenarnya itu bukan perbincangan, itu sesi meluah. Sesi meluah, bayangkan belon tengah besar. Bila kita lepas kat apa berlaku? Tekanannya tinggi, dia keluar tu dengan angin yang laju kan, bunyi perit kan. Jadi kadang-kadang bila nak bincang tu sebenarnya bukan berlaku perbincangan, tapi sesi meluah perasaan. Menjerit, nak cakap, tak tapis dah cakap apa nak cakap. Aku dah lama aku nak cakap ni. Kau dengar saja. So bila sesi tu berlaku, itu teruk tu. Dia tak jadi sesi perbincangan lah. Apatah lagi nak fokus pada solusi. Saya nampak bila sebut tentang luah atau pendam, pertama, dalam bahasa yang mudah, luah adalah salah satu mekanisme untuk mengurus emosi. Tetapi kita kena perhalusi lagi cara meluah dan juga bagaimana kaedah yang sebenarnya yang bila meluah ni sebenarnya boleh mengeratkan hubungan, bukan menjauhkan hubungan. Okey, macam mana untuk nak kita perhalusikan bagaimana untuk cara kita meluahkan. Selepas ini kita akan kongsikan dengan penonton, tapi kita nak dengarkan pendapat dan juga pandangan penonton di luar sana berkenaan topik kita hari ini. Kalau kita hidup berpasangan lah, contoh dengan isteri ke ataupun family kita, terutama isteri lah. Bila kita hidup berpasangan tu ialah hidup sendiri adalah perkongsian. Okey, jadi untuk satu isu kalaulah tidak memudaratkan rumah tangga tu, lebih baik kita sharing ataupun berkongsi. Kadang-kadang kita kalau kita pendam seorang-seorang, dia akan jadi beban kepada diri sendiri. So bila kita meluahkan ataupun berbincang, benda tu boleh kata orang untuk mengeratkan kita punya hubungan ataupun mungkin boleh menyelesaikan masalah. Tapi ada certain mungkinlah certain isu kita tak perlu nak berkongsi dengan keluarga. Contohnya ataupun kepada family, jika boleh melibatkan syak wasangka ataupun boleh menyebabkan perbalahan. Memang perlu. Sebab sesuatu masalah tu kita wujud sebab kita wujud untuk menyelesaikan masalah. Saya rasa benda tu sebab kita dari awal kita dah nak berkongsi sama-sama kan. Berkongsi masalah, berkongsi sumber kewangan. Pada pandangan saya, dia bergantung kepada apa yang kita nak luah lah. Okey, ada serta benda kita perlu luahkan supaya kita ni lebih tenang, dapat ketenangan lah. Tapi ada serta benda maybe kita perlu pendam supaya kita boleh jaga hati semua orang. Saya lebih kepada meluahkan lah sebab saya macam saya dengan husband saya suka berborak, suka bercerita. Baik. Katanya ada benda kita pendam supaya kita jaga hati orang lain. Ada benda bila kita luahkan, kita rasa tenang. Tapi saya mungkin kurang setuju dengan bab pendam itulah. Kalau pasangan suami isteri, saya rasa semuanya harus kita transparansi. Semuanya kita luahkan. Apa kata mungkin Pak Su? Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mungkin atas pengalaman juga selama kalau kata saya dah berkahwin ni tahun kedua 20 tahun kahwin. Okey, untuk sebab pasangan suami isteri untuk nak berbincang, dia perlu ada satu masa. Tadi sebentar tadi Cik Fazli dia bagi tahu
kita nak ada pasangan untuk pasangan itu mendengar luahan kita. Kalau kita nak dia mendengar, kita pula kena tahu waktu dia tu mendengar. Adakah dia sedang bekerja, adakah dia sedang nak tidur, adakah dia sedang sibuk. Apabila dia sedang sibuk, maka dia tidak ada masa untuk mendengar. Dan kalau kita cerita, dia tengok pandang belakang, dia tidak fokus. So, bagi saya, di atas pengalaman saya selama 20 tahun, pasangan suami isteri perlu ada masa dipanggil pillow talk. Okey, ketika nak tidur tu, maka kita berbincang dan kita luahkan apa yang terpendam, apa yang terbuku. Tetapi kalau tak ada pillow talk tu, maka dia akan pendam selama-lamanya. Bawa ke esok. Dan itu yang dipanggil tadi barah, kanser, dan satu hari nanti belon yang kita pegang itu akan meletup. Wallahualam bila, dia tunggu hari saja. Betul. Okey, baik. Dan sebelum kita ke soalan seterusnya, Fatih, mungkin saya boleh bacakan komen ataupun luahan hati seorang penonton WHI. Nur Azura berkata, panjang komennya, kata ada perkara saya luah, ada perkara saya pendam. Kalau diluahkan akan lihat keburukan saya, pasangan akan anggap saya tidak mensyukuri apa yang ada. Tapi dalam sudut hati seorang suri rumah, dia perlukan perhatian, berkorban untuk berhenti bekerja di atas sebab-sebab tertentu menyebabkan kita perlu berkorban. Kadang-kadang anak-anak jadi mangsa ketidakpuasan hati dan rasa macam nak break dari semua, dan tetapi apabila melihat anak-anak kecil rasa sayu, hujung-hujung pendam apa yang diri terasa. Mengadu kepada manusia tak ramai yang memahami. Pilihan tempat menangis di tikar sejadah tempat paling bermakna. Okey, mungkin ini Kak Zarina nak kongsikan sebagai seorang isteri, pastinya fitrahnya dia memerlukan perhatian suami, kasih suami. Suami tu kalau boleh tempat pertama untuk dia nak cerita macam-macam. Walaupun sekecil-kecil anak jatuh kat tangga pun dia nak cerita dan dia nak mintakan reaksi. Sebab apa? Sebab dia duduk rumah lama. Suami mungkin keluar bekerja, jumpa orang, gelak ketawa bersama-sama, tapi mungkin lain pada isteri. Pandangan Kak Zarina? Bagi saya lah, dalam hidup ni kita kita tak boleh terlampau simpan. Kan kalau kadang-kadang kita memang kena share, kena cari masa jugalah dengan suami. Bila dia ada masa, dia balik tu tanya khabar dan kita bercakap dengan dia apa yang kita tak puas hati. Kita tak boleh nak hari ni punya masalah, kalau boleh masa malam ni juga kita settle kan. Settle lah, tak settle. So tomorrow bangun pagi dah kita rasa relax kan. Because kalau tak settle, nanti kita akan bawa pendam dan jadi efek pada anak-anak. Kita nak marah suami, kita marah anak pula. Engkau ni jadi macam tak best. Anak pun jadi macam jadi mangsa. Jadi mangsa keadaan kan. Lagi satu, suami adalah sahabat kita sebenarnya. Suami adalah sahabat kita, teman kita, berkongsi hidup dengan dia. Jadi kita tak perlu berahsia dengan dia. Saya rasa saya tak ada rahsia dengan suami. Apa-apa pun cerita dengan dia. Kalau telefon pun password ke apa, tengoklah apalah semua macam tu kan. Sebab kita rasa kita nak jaga hubungan tu supaya dia pun percaya kat kita dan kita pun percaya kat dia. Telefon dia pun pak sini tengok. Ni apa, siapa yang tak mengena ni? Buang je kan. Kan kita nak elakkan virus sebab kita tahu benda-benda macam ni akan ada bila kita bagi ruang dan peluang, dia akan datang benda tu. So kita sebagai perempuan ni penuh dengan emosi tau. Emosi dia macam bila dia marah tu dia sendiri akan macam sakit tau. Dia suka apa? Sikit-sikit terasa, sikit-sikit ni kan. Perempuan macam tu tau. Saya rasa juga seperti yang Kak Zarina katakan, sebab perempuan ni biologically banyak hormonal, perubahan hormon. Mungkin sebab itu juga. Sebab tu dia akan macam perempuan ni banyak main perasaan. Dia kadang-kadang benda-benda tak ada pun dia adakan. Sebenarnya benda tu tak ada, tapi dia akan fikir jauh. Entah dia dah buat tu, entah dia banyak dia pergi entah kan. Sebenarnya dia emosi, dia tak stabil, dia rasa macam dia tak percaya diri. Dia kena ada perempuan sebenarnya dia kena percaya diri dia, yakin diri dia dan yakin dengan suami dia tak akan buat macam tu. Dan yakin diri dia yang I'm good. Dia nak buat lantak dia lah, aku jaga diri aku. Aku jaga diri aku, aku jaga diri aku. Aku ada anak-anak, anak aku bagus kan. So dia kena jaga diri dia, tak perlu nak kusutkan fikiran sampai kita jadi kusuk masai, sampai kita jadi murung, sampai kita jadi sebabkan lelaki kan. Kadang-kadang kita fikir sebabkan lelaki hancur hidup kita kan. Tak perlu sebenarnya. Kita buat diri kita bagus, buat diri kita terbaik, kita
buanglah, jalanlah. Kau Baik. jaga diri you. Betul. You as a woman, you kena Ada keyakinan sendiri. You kena ada keyakinan diri. You Baik. kena buat best untuk anak-anak you tengok, oh, my mother is good. Yeah. Role model kan? Baru your husband tengok, look at my wife is, oh no, my Masa wife is. itulah suami yang nak meluahkan. Kan? Betul Cik Fazli? Sebab kadang-kadang suami ni mungkin berpendapat yang macam, alah benda ni remeh lah, saya penat ni, saya balik kerja dan sebagainya. Itu mungkin wanita. Dan apa yang dikongsikan Kak Zina, saya sangat-sangat bersetuju. Yang mana kita ni, bila kita dah meningkat usia, kita nampak mana yang lebih penting untuk kita kongsi dengan suami. Benda yang kecil-kecil ni mungkin kita boleh simpan sendiri. Yang remeh-temeh, you jangan ni, kadang-kadang benda kecil pun, ini. Jangan. Benda tu kecil. Telan je lah. Telan je. You kan nampak, you kan tadi I nampak you pandang. Tak payah. Benda tu, jadi mata dia tengoklah kan. Tapi saya rasa juga setiap pasangan ada sistem mereka sendiri. Ada yang tak kisah pun kalau benda remeh-temeh awak nak luahkan sahaja. Sebab perempuan ni, dia terlampau sayang. Actually, bila perempuan tu, dia terlampau care, terlampau cemburu, terlampau apa semua, sebenarnya terlampau sayang. Takut hilang. Takut suami nanti hilang, orang ambil ke apa ke, dia takut. Dia terlampau sayang. Bila dia mengamuk tu, maknanya orang perempuan, dia sayang sangat. Terlampau sayang. Boleh pada suami minta tolonglah. Suami sebenarnya sayang juga pada isteri. Betul. Kalau dia tak bawa lah datang. Tak bawa. Pemerhati tetap. Ya. Macam mana tu Cik Fazli? Tapi saya ingat macam ni, sebab bila kita sebut tentang perasaan luah pendam ni, dan juga kita pertama dia ada soal sudut pandang. Dan kenapa sudut pandang? Dia macam ni. Contohlah, saya nak tanya mungkin Fatin, sebab Fatin dah kahwin kan. Suka tak kalau suami cerita masalah kat Fatin? Panjang. Kali dia ada masalah, dia suka cerita. Yalah, masa dia kali ada masalah, dia cerita kat you. Suka tak? Okey, saya suka. Tapi, kenapa soalan dia? sebab saya yang pertama menjadi shoulder to cry on. Don't cry. Maknanya rasa diri penting, rasa diri dihargai kan. Pernah tak tanya orang lelaki, kenapa orang lelaki tak suka cerita masalah kat isteri? Saya jawapan biasa saya dapat. Saya rasa dia macam masalah awak lagi banyak daripada masalah saya. Dia kata apa? Sebab kadang-kadang dia kata pertama tak nak susahkan isteri. Okey. Sebab tu tak nak cerita. Kan? Yang kedua kalau cerita pun kadang-kadang tak selesai juga masalahnya. Kadang-kadang bertambah masalah. Kan? Cerita masalah, ya kita ada masalah kewangan. 5 minit lagi datang ni, bang macam mana nak buat bang? Setengah jam lagi datang ni, bang. Buat dah fikir macam mana nak buat. Lagi menambahkan masalah. So kadang-kadang sebagai orang lelaki ni dia macam ni. Lelaki ni cara dia berfikir adalah dia sebagai pemimpin ketua keluarga. Maka masalah tu adalah dia perlu ada kredibiliti untuk dilihat bagus, baik untuk selesaikan masalah tu. Sebab tu sebagian lelaki tak suka share. Tapi sebenarnya bagus dan baik kalau dia boleh share. Sebab apa? Dia akan berjaya mengurus emosi. Bila emosi dah terurus, baru dia senang nak urus masalah. Sekarang ni masalahnya masing-masing melindung, menyimpan masing-masing, menyebabkan timbul persepsi. Saya sebenarnya bila bercakap berkenaan tadi, ada hal terasa dan sebagainya. Saya tulis satu buku, tajuknya Susahnya Nak Cakap Dengan Awak. Saya kata ada 10 perkara yang wajib dibincang dalam rumah tangga. Nombor 1, saya nak ambil nombor 1 je. Perkara yang wajib dibincang dalam rumah tangga ni sebelum berlaku konflik lagi. Tentang apa? Tentang apa yang awak suka, apa yang awak tak suka, apa yang saya suka, apa yang saya tak suka. Duduk bentang bincang. Dan saya rasa benda ni jarang berlaku dalam rumah tangga. Bahkan kita rasa kita dah kenal pasangan kita, kita berperhati, kita rasa ya. Sedangkan benda yang dia buat, belum tentu benda yang dia suka. Dan kita tak pernah tanya secara jelas, awak suka benda ni? Biasa kita tanya tapi bab-bab yang kecil-kecil lah, makan. Kan? Tapi kalau contoh, bab-bab contohlah kan. Tapi dalam kehidupan, dia dah hidup lama dengan suami dia, mesti tahu benda yang dia suka dan tak suka kan? Mesti tahu. Dia tahu tidak tetapi, juga. dia Ataupun tahu dia jangkakan tetapi dia. dia macam ni, ada perkara yang kita boleh tahu dengan pemerhatian. Ada perkara yang kita tak dapat tahu melainkan dia cerita. Yang ketiga, berlaku perubahan. Semakin lama kita berkahwin, adakah ada perubahan-perubahan? Sebab apa? Kita semakin matang, faktor usia, faktor kesihatan, emosi. Dulu suka makan makanan manis. Sejak dapat kencing manis, tidak lagi manis. Dah berubah-ubah. Dia berubah. Jadi sebab itu pada saya, proses mengenali pasangan adalah proses panjang hayat. Ya, betul. Selagi kita duduk dengan dia, kita kena ada komitmen untuk Then mengenal. actually, once you dah get married, give and take lah. Benda kecil. Itu yang kita cakap, tetapi tak jadi bincangan ni kalau kata benda tu dia disimpan ataupun diluahkan. Masalah dia kalau kita nak luah, yang sebelah tak nak dengar, ataupun kita dengar, dia luah pun kadang-kadang cerita dia berpusing-pusing. Saya ada masa setengah jam nak dengar ni, tapi dia pergi daripada Gombak pergi sentul patah balik Damansara. Itu memang perempuan. You kena tahu perempuan memang macam tu. Tapi saya ingat antara key yang paling penting lah dalam kita nak meluah ni adalah cara. Ya, betul. Sebab seni meluahkan. Cik Fazli, saya kat tangan sebab nampak macam hangat kan. Sebab ada kadang-kadang ini mungkin kenyataan daripada perempuan. Dia akan cakap, susahlah nak cakap dengan awak ni. Itu mungkin sebab dia tak tahu bagaimana untuk cara memulakan ataupun nak meluahkan.
Tak, bagi saya lah, lelaki dia tak suka benda-benda berat, benda-benda yang mening kepala dia. Ke dia tak suka masalah? Selalu dia tak suka masalah. Selalu masalah tu dia bagi kat bini dia. Betul ke Pak Su? Betul tak? Saya kurang setuju lah. Okey, walaupun saya belum berkahwin. Kalau ada apa-apa pun, saya kurang setuju. Tanya ibu. Tanya ni. Jadi maknanya benda-benda tertentu remeh-temeh dia tak nak fikir sebab dia mungkin itu sistem dalam keluarga mereka. Bukan itu tadi saya cakap tadi Cik Fazili dah bagi tahu apabila kita dah mula macam Sugita besok dah nak kahwin, dah kahwin. Benda pertama kena tahu apa yang kita suka, apa yang kita tak suka dan apa pasangan kita suka dan pasangan kita tak suka. Sebab tu perlunya pergi honeymoon tu. Masa honeymoon tu lah nak berbincang. Masa honeymoon tu lah kita nak tahu berapa perancangan, anak berapa, apa saya tak suka. Sebab ketika masa bercinta kentut bau wangi. Ketika bercinta, semua kita simpan. Tapi once bila kita dah kahwin, masa tu tahu, pasangan kita dengkur dia bunyi macam kereta api. Kan? Realistik. Ya, itu benda yang real. Tapi adakah dia akan pendam cerita? Dia nak cakap tak suka, suami yang tidur tadi tu, dia dah tidur mati. Dia bukan tahu dia bunyi macam mana. Kau hadaplah kalau kata 20 tahun, 30 tahun. Cuma saya rasa dalam hal sebegini, mungkin kita ada reference kita, tetapi sebenarnya ialah contoh ada kajian orang lelaki begini, orang perempuan begini. Tapi saya kata paling penting sebenarnya adalah kita fokus tentang pasangan kita, personality dia. Contoh keadaan Puan Zarina mungkin macam tu, suami tak suka. Tapi ada suami yang memang dia take care of everything. So sebab itu pada saya penting untuk kita kenal pasangan kita specifically siapa dia. Walaupun kita kata okey orang perempuan feminine, orang lelaki maskulin kan. Saya jumpa pasangan yang terbalik. Okey. Saya nampak apa yang saya nampak. Saya nampak, bukan saya seorang. Ada juga kawan-kawan yang share. Kebanyakan lelaki dia tak suka benda yang pening kepala dia. Yang terlalu berat, tak mau fikir banyak. So dia akan diam je. Tak mau benda tu jadi besar lagi. Emosinya begitulah. Tidak, dia mungkin ada segelintir yang kecil-kecil. Penerbit dah kata dah 1 minit lagi. Mungkin pendapat saya, kita ni dah ambil alih lah perbincangan. Pendapat saya, yang laki-laki dia kalau tidak kan laki-laki itu pemimpin. Kan kalau Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari siksaan api neraka. Dan apabila kita dah berkahwin, isteri dia tugas dia, suami tugas suami. So masing-masing itu dipanggil perbincangan. Pendam boleh tapi jangan lama-lama. Luah boleh tapi jangan yang busuk. Sebab kalau busuk najis jadinya ataupun benda itu akan blow dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, saya rasa kita ambil apa yang Pak Su katakan sebagai konklusi hari ini dan saya rasa penting juga untuk setiap pasangan, setiap individu lah kan menjadi pendengar yang baik. Bukan setakat kita pendam, kita luah ke apa, tapi bila orang katakan sesuatu kita dengar dahulu. Jangan terus react. Dan yang paling penting adalah mengenali pasangan anda, bagaimana personaliti dia, tahu pilih masa, tempat, bagaimana untuk kita komunikasi, untuk kita meluahkan insya-Allah peranan dia. Dulu kan sebelum kita kahwin, kita cakap kita akan hidup sama sampai ke jannah dan sebagainya, itu janji. Dan itu mungkin antara komunikasi yang baiklah untuk kita hasilkan rumah tangga yang lebih harmoni. Baik, perbincangan yang cukup hangat sampai berpeluh-peluh. Samalah. Terima kasih Kak Zarina, Pak Su dan juga Cik Fazli. Seronok sebenarnya. Banyak input yang kita kongsikan dengan penonton kita hari ini. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. WHI.